Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita pada hari ini dalam IMR Network. Kita berjumpa kembali dalam Debaran PRU yang ke-13, yang mana segmen ini kita telah mengundang tokoh agamawan Ustaz Rosdi Long untuk mengupas berkaitan dengan isu pengundi muda penentu pilihan raya umum yang ke-13. Baik, Ustaz, sebelum saya nak mulakan kita punya perbincangan pada pagi ini, saya ingin membawa suatu fakta yang telah dikeluarkan berdasarkan daripada tulisan saudara Zulkifli Jalil. Beliau menyatakan bahawa trend ketika ini mengikut laporan Suruhanjaya Pilihan Raya bahawa umur pengundi muda daripada 21 hingga ke 39 tahun telah mencapai ke angka 5.2 juta orang, Ustaz. Jadi untuk awalnya saya nak tanya, apakah signifikannya kepada number tersebut dalam pilihan raya umum yang akan datang, Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu mawalah. Terima kasih saudara moderator. Baik, apabila memperkatakan tentang statistik tadi ni, pertambahan jumlah pengundi muda yang begitu tinggi angkanya, separuh kah sama? 5.2 juta. 5.2 juta adakah separuh daripada pengundi? Hampir daripada keseluruhan pengundi. Pengundi lebih kurang 13 juta lah. Ya, betul. Baik. Pertama sebenarnya kita nak beritahu ialah ini menunjukkan satu bentuk keinginan golongan muda, kesedaran di kalangan orang muda untuk melibatkan diri dalam proses demokrasi. Maknanya adanya penglibatan, adanya inisiatif yang diambil mendaftarkan diri sebagai pengundi, ini salah satu daripada inisiatif di kalangan kesedaran yang wujud di kalangan orang muda untuk berperanan sebagai pengundi. Maka ini sesuatu yang baik. Satu sebaik dalam konteks negara demokrasi. Maknanya di antara hak yang dijamin oleh perlembagaan negara ialah apabila seseorang warga negara itu mencapai usia 21 tahun, dia diberikan hak untuk memilih dalam konteks pilihan raya, dan kesedaran itu telah ditunjukkan melalui penglibatan yang begitu banyak di kalangan orang muda untuk turut serta dalam proses pilihan raya dalam konteks penambahan yang disebutkan tadi. Maka ini merupakan satu bentuk kesedaran yang sewajarnya dihormati atas dasar peruntukan perlembagaan negara. Maka sesuatu yang baik yang kita rasakan supaya kita menghormati suasana sebegitu, dan ada implikasinya mungkin daripada penambahan yang begitu besar yang akan mencorakkan landscape politik negara kita. Jadi saya rasakan ini sesuatu yang memperlihatkan tentang kebangkitan kesedaran di kalangan orang muda untuk turut serta dalam proses pilihan raya. Baik. Adakah angka pengundi muda ini sebagai penentu ataupun liability kepada pilihan raya ataupun parti-parti yang bertanding dalam pilihan raya yang akan datang ni, Ustaz? Sila, Ustaz. Sama ada dia penentu ataupun dia liability, bergantung kepada sejauh mana pula mereka ini memahami sistem yang ada pada hari ini. Dan pada konteks generasi muda pada hari ini, yang saya nak sebutkan ialah kita ada diberikan hak untuk memilih. Itu hak kita. Tapi kita kena ingat sistem demokrasi yang dilaksanakan dalam konteks negara kita pada hari ini, pengurusi, dia bukan hanya sekadar menunaikan hak pangkah sahaja, tapi kaedah membentuk kerajaan itu. Kaedah pembentukan kerajaan. Contohnya pada hari ini kita ada 222 kerusi parlimen yang akan dipertandingkan di peringkat parlimen yang akan nak menentukan pembentukan kerajaan di peringkat persekutuan. Jadi maklumat ini kena ada. 222 kerusi parlimen yang akan dipertandingkan. Daripada 222 itu, kaedah pembentukan kerajaan adalah dengan sistem pilihan raya, pengundian lah. Kemenangan parti politik. Kemenangan parti politik. Minimum requirement. Yang nak bentuk kerajaan ni mesti menang at least 2/3. Simple majority. 2/3 itu kerajaan yang kuat, yang stabil, boleh ada hak dalam konteks pindaan perlembagaan dan sebagainya, kerajaan yang kuat. Tapi pembentukan kerajaan memadai dengan kemenangan sesebuah parti politik itu mendapat sokongan simple majority, maknanya separuh tambah 1. 222 maknanya parti politik ini perlu menang 112.
112 kerusi di peringkat parlimen baru jadi kerajaan. Baik. Jadi saya nak sebutkan ialah para pengundi muda, first time voters yang akan pertama sekali nak mengundi ini, kita kena ada kefahaman informasi, maklumat tentang ini. Sebab kita bukan hanya mengundi berdasarkan kepada parti yang kita sokong sahaja. Apa maknanya parti yang kita sokong itu menang sekiranya kemenangannya itu hanya sekadar menjadi pembangkang? Itu persoalannya. Tidak boleh membentuk kerajaan. Maka yang kita pilih hanya wakil rakyat. Wakil rakyat kita ini, oleh kerana partinya kalah, maka dia tidak boleh membentuk kerajaan. Baik. Bagaimana caranya? Ialah kita kena ada kesedaran. Baik. Nak bentuk kerajaan, saya sebut tadi 112 kursi parlimen. Ini syarat yang diperuntukkan bagi pembentukan kerajaan. Untuk menang lah. Untuk menang. Tapi kalau dah bertanding pun 60 kerusi, menang semua. Parti kita ni bertanding, seluruh negara pilihan raya akan datang bertanding 60 kerusi dan kita menang 60. Adakah kita boleh bentuk kerajaan? Belum. Tak boleh bentuk kerajaan. Maka kita terpaksa bergantung harap dengan parti lain. Parti lain pula, ada parti yang menang 40, ada parti yang menang 30. Maka digabungkan. Maka itu dah dipanggil kerajaan campuran. Bila kerajaan campuran, kita terpaksa berkongsi, mengagihkan kerusi. Saya jadi Perdana Menteri, kamu jadi timbalan Perdana Menteri. Nampak? Maka yang kita bimbangnya ialah mengusi wujudnya nanti kerajaan yang sifatnya tidak berpaksikan kepada satu bentuk tonggak. Yang ada pada hari ini ada tonggak. Apa dia? Tonggak dalam kerajaan hari ini, tonggaknya kerajaan sekarang lah, kerajaan dalam Barisan Nasional. Tonggaknya ialah UMNO. Sebab UMNO menang 88 kerusi. Banyak. Bertanding lebih 117. Sebab apa? Menetapkan syarat tentang minimum requirement. 112 kerusi parlimen perlu dimenangi untuk membentuk kerajaan. Nampak? Jadi inilah informasi yang sepatutnya ada kepada para pengundi muda. Bukan sekadar kita nak undi kerana hak yang ada pada kita sebagai pengundi, tapi tidak disertakan dengan informasi. Bila informasi tidak ada, maklumat tidak ada, kita hanya menunaikan hak sebagai pengundi dan hak itu tidak menyumbang pula kepada proses pembentukan kerajaan. Kerana akhirnya matlamat kita ialah nak lihat kerajaan, dan kerajaan yang betul pasti kerajaan ini kerajaan yang boleh menjamin hak kita, boleh membela kita, boleh memastikan kedaulatan agama, bangsa dan negara. Maka itulah informasi yang kena ada. Ya. Jadi kalau kita lihat daripada statistik yang ditunjukkan, 5.2 juta adalah pengundi baru. Ya. Dan kita melihat mungkin ada satu mesej yang mereka cuba tunjukkan. Ya. Kalau Ustaz boleh simpulkan ataupun rumuskan, apakah mesej yang orang muda cuba sampaikan berdasarkan nombor pengundi baru tadi, Ustaz? Sekiranya orang muda menunjukkan tentang minat mereka yang begitu hebat, begitu tinggi terhadap politik, maknanya orang muda nak melihat pembaharuan dalam konteks landscape politik negara. Pembaharuan ini mungkin datang dari sudut calon. Calon-calon mesti calon yang new face, muka baru. Calon muda, kita kata calon muda yang boleh membawa aspirasi muda. Jadi kita tak naklah tokoh-tokoh lama ni, orang-orang politik, orang panggil politik, dia panggil sana politik daun pisang. Daun pisang, pelepah pisang dia panggil tak? Pelepah pisang ni dah tua, dah kering macam mana, dia tak jatuh daripada pokoknya. Dia kena potong baru dia jatuh. Selagi tak potong, maka dia akan terus bergayutlah di pokok pisang tu walaupun dah kering. Ni politik yang orang tak nak pada hari ni. Dah lama dah ada sejarah jatuh bangun, dah ada pencapaian. Cukuplah, biarlah orang lain yang ada idealism yang lebih baik, yang ada keupayaan, yang ada kekuatan. Sebab itu saya nak sebut ni, saya sokong dengan perubahan yang berlaku ni. Sebab generasi muda ini, sebahagian yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita kena ingat di antara prinsip dalam konteks kepimpinan ialah al-qawi. Kita boleh rujuk dalam surah Al-Qasas ni.
bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang qala ihdahuma ya abati isti'jaru fa inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Wahai bapa aku, ambillah dia bekerja dengan kita, berkata anak Nabi Syuaib kan. Tuhan nakalkan kata-kata anak Nabi Syuaib ini, telah berkata salah seorang daripada keduanya, ambillah dia bekerja dengan kita sebaik-baik orang yang nak diambil bekerja, al-qawi al-amin, yang ada keupayaan, ada kekuatan. Maknanya sihatlah, kuat, dan orang muda ni kuatlah berbanding dengan orang tua lagi yang beramanah. Maknanya Al-Quran sendiri membuat satu bentuk endorsement, satu bentuk ketetapan bahawasanya kekuatan, kebolehan fizikal ini, kekuatan dari sudut pemikiran, kekuatan dari sudut tenaga, kewibawaan ini salah satu ciri kepada pemimpin. Habis kalau dah asyik ulang masuk hospital aja, maknanya uzur lah, keuzuran fizikal, dah lama, berilah laluan kepada orang muda. Adakah Ustaz setuju kalau saya katakan bahawa berdasarkan statistik ini, orang muda punya tuntutan adalah 80% orang baru dan 20% kita kekalkan orang lama? Ataupun macam mana Ustaz? Atau apabila kita mengesyorkan nombor ini, ataupun kita nampak macam ada orang lama yang kurang senang dengan perkara ini? Sila Ustaz. Saya melihat sebegini ya. Angka ini dia tidak sifatnya menyeluruh pada semua kawasan. Mungkin pertambahan itu berlaku dalam konteks kawasan-kawasan yang populasinya tinggi, kawasan penghuni bandar, ataupun di peringkat negeri Selangor, ataupun di peringkat negeri-negeri yang agak maju berbanding dengan negeri-negeri yang seperti Kedah, di Kelantan, yang mungkin bilangan pertambahan pengundi baru muda ini tidak begitu tinggi nak comparekan dengan negeri-negeri lain. Maka kita dapati persentage yang akan memperlihatkan tentang penampilan golongan muda sebagai calon ini perlu dilihat sebagai kesempatan yang harus digandingkan bersama dengan orang lama. Veteran. Jadi maknanya tak boleh kita nak tolak semua muka lama digantikan dengan muka baru. Bukan prinsipnya sebegitu. Prinsip yang lebih utama ialah siapa yang boleh melaksanakan tanggungjawab ini. Walaupun dia muda, tapi kalau dari sudut kebolehan dan juga kemampuannya tak ada, maka tak wajar juga. Walaupun dia senior, dia lama, tapi dia masih lagi ada kewibawaan, kebolehan dan juga kekuatan untuk dia, maka dia mungkin boleh dikekalkan. Di persentasenya mungkin masyarakat nakkan perubahan, tapi perubahan itu biarlah perubahan yang kena pada tempatnya. Tempat ni maksudnya apa? Tokoh yang dipilih itu tokoh yang ada kewibawaan, karisma, kebolehan, kemahiran, keupayaan, kekuatan intelektual. Saya sebut begini sebab orang hanya melihat kita nak muka baru. Tapi kalau muka baru itu sekadar muka yang hanya menunjukkan perubahan dari sudut penampilan saja, tapi bukan dari sudut kematangan dalam berpolitik. Kemahiran. Takat daripada artis jadi tokoh politik nak diangkat calon. Ini bagi saya ini pun satu fenomena yang menggawatkan juga. Ya Allah. Bukan itu cirinya. Cirinya ia bukan kerana kamu ada perubahan dari sudut rangka kehidupan. Dulu kamu artis, kamu ada kesedaran, ada perubahan. Perubahan itu baik. Bukan jaminan kebaikan itu prasyarat kepada kamu mesti jadi wakil rakyat calon. Tidak. Ya, betul. Kebaikan itu sebagai tanggungjawab kita sebagai orang Islam. Diri sendiri, ya, tanggungjawab Muslim. Ya, wajib tutup aurat sebagainya. Itu normal lah. Hak kita sebagai orang Islam. Nak jadi pemimpin, bukan itu keutamaannya. Keutamaan pemimpin ialah dari sudut kebolehan, kemampuan, kebijaksanaan, kemahiran. Perlu melihat package sangat. Jadi jangan kita hanya terpengaruh dengan sedikit perubahan itu, maka kita meletakkan kita kena sokong ini orang yang akan membuat perubahan pada diri dia. Itu dia. Pemimpin bukan untuk dia, pemimpin untuk masyarakat. Baik Ustaz. Untuk yang akhirnya Ustaz, saya nak tanya Ustaz berkaitan dengan tajuk kita ni lah, pengundi muda penentu PRU yang ke-13. Ustaz, kalau kita tengok Kerajaan Barisan Nasional tawarkan BRIM 250. Ini saya bukan nak kempen ke tak. Ini kita nak buat, kita nak minta supaya
kita punya penonton dapat membuat pemilihan. Kita minta kita punya penonton supaya boleh membuat penilaian yang tepat. Kerajaan Barisan Nasional telah membuat memberikan BRIM 250, package untuk rangkaian telekomunikasi dan beberapa kemudahan lainlah, buku dan sebagainya. Dan satu pihak lagi, pembangkang juga ada juga menawarkan, dan nak bagi ke belum tahu lagi Ustaz. Okay. Antaranya pendidikan percuma, wifi di seluruh negara supaya kita boleh akses dengan maklumat yang tepat dan sebagainya. Jadi adakah pengundi-pengundi muda ini sebagai ejen untuk mereka makan semua benda-benda yang ditawarkan oleh dua pihak ni Ustaz? Macam mana? Pertama sekali, ini ada dua janji. Yes. Satu janji yang realistik, satu yang janji yang idealistik. Saya melihat beginilah. Satu maknanya apabila orang berjanji ini, janjinya itu realistik, maknanya dia ada keupayaan untuk melaksanakan janji. Contoh yang pengurusi sebut tadi, janji yang realistik ini janji yang ditunaikan lah. Ataupun bahasa sekarang janji ditepati lah. Janji yang ditepati, maknanya kita berjanji dan kita ada keupayaan untuk merealisasikan janji tersebut. Maka ini hanya ada pada mereka yang berkuasa. Yang keduanya, kita berjanji atas dasar idealistik, nampak hebat, nampak gah, nampak menarik, tapi tak boleh dilaksanakan sebab kita belum ada kuasa. Satu. Kemudian berlaku juga janji idealistik ini apa? Dulu janji nak buat, tapi selepas diberikan kuasa pun tak boleh buat juga sebab di luar kemampuan. Contohnya apa? Yang berlaku di Negeri Selangor. Janji pendidikan percuma kepada tadika, sampai sekarang tak buat pun. Allowance RM100 ibu tunggal, sampai sekarang tak bagi pun. Maka ini kita katakan idealistik, janji. Jadi yang saya nak sebutnya ialah kita membuat perbandingan berdasarkan kepada senario yang ada. Kalau dulu yes, betul. Kita belum ada ruang untuk membandingkan. Sebab hanya ada satu kerajaan dulu, iaitu Kerajaan Barisan Nasional saja. Tapi selepas 2008 ruang itu berubah. Masyarakat, para pengundi boleh membuat perbandingan. Apa? Kerajaan dah ada dua. Kerajaan Barisan Nasional pun ada, Kerajaan Pakatan Rakyat pun ada. Selangor, Perak, Kelantan, Kedah, Pulau Pinang. Ini Kerajaan Pakatan Rakyat. Baik. 5 tahun kita diberi ruang untuk membuat perbandingan. Maka atas dasar itu kita kena lihat bahawasanya pengalaman yang ada dalam tempoh 5 tahun ini memperlihatkan tentang sejauh mana manifesto yang diungkapkan pada pilihan raya yang lalu ditunaikan dalam tempoh 5 tahun ini. Maka itulah dikatakan janji ditepati ataupun tak ditepati. Jadi maknanya bila saya disebutkan tentang manifesto pendidikan percuma lah, tol, wifi semua ni, yang kita bimbangnya itu adalah manifesto, bukan janji. Faham tak? Itu adalah manifesto, bukan janji. Dah bentuk kerajaan, itu manifesto, kempen pilihan raya. Dah kita jadi kerajaan, maka kita akan lihat sama ada manifesto itu boleh dilaksanakan ataupun tidak. Dan saya nak sebutkan ialah apabila kita meletakkan sesuatu yang sifatnya seumpama gula-gula untuk memberikan satu bentuk tarikan, menggula-gulakan rakyat, maka kita bimbang dia hanya menjadi lebih gula je jadi racun. Kecil manis memudaratkan kita, membahayakan kita. Jadi inilah suasana yang berlaku. Dari apabila terlampau manis, dia akan menjadi mudarat, ia akan boleh meroncakkan masa depan negara. Maka sebab itulah realistiknya masyarakat perlu lihat sama ada keupayaan untuk melaksanakan itu secara betul ataupun sekadar untuk memenuhi kehendak kempen pilihan raya. Dan kebanyakan yang ditampilkan pada hari ini, soal pendidikan percuma, soal tol dan sebagainya, jaminan-jaminan ni sifatnya lebih nak menarik undi semata-mata. Baik Ustaz, terima kasih di atas kupasan Ustaz. Sampai ada satu lagu, madu di tangan kananmu. Dia ada nyanyi lagu tu Ustaz. Bukan takat nyanyi, saya nak sebut ada kisah cerita. Kencing manis tadi ni
walaupun bahaya tapi ada penawarnya. Tapi ada lagi satu yang lebih bahaya, kencing kawan-kawan. Kencing orang. Yang ni lebih bahaya. Tak ada ubat ni. Suka kencing orang ni. Tipu. Yang ni tak ada ubat ni. Terima kasih di atas kupasan dan pencerahan daripada Ustaz tu tadi. Sebelum saya tutup bicara kita pada hari ini, saya suka untuk mengambil satu kata-kata yang diungkapkan oleh saudara John Kerry. Wah, macam orang Kuala Selangor pula Ustaz. John Kerry ni dia pernah bertanding Presiden Amerika pada tahun 2004. Beliau menyatakan bahawa hidup tanpa pegangan ibarat buih-buih dalam lautan. Bila-bila masa, bila kita genggam, dia akan pecah. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.